Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, saya dan kumpulan saya iaitu Abdul Aziz bin Haratono, Muhammad Syakif bin Roslan dan Muhammad Adif Aiman bin Razali akan membentangkan tentang penulisan akademik di dalam artikel aplikasi pembelajaran abad ke-21 dalam talian cabaran guru pendidikan moral. Dan dalam video ini, kami akan mengetengahkan ataupun menceritakan tentang 3 topik iaitu keutuhan wacana, analisis dalam sumber rujukan dan kejelasan wacana. Bagi topik yang pertama iaitu keutuhan wacana, keutuhan semantik bagi jenis yang pertama dan syarat dan hasil. Bagi ayat yang telah saya highlightkan dalam yang berwarna oranye tersebut, ayat yang pertama telah menunjukkan syarat dan ayat yang kedua telah menunjukkan hasil bagi ayat tersebut. Ayat bagi syarat, wabak ini telah menyebabkan kerajaan Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sekolah dan kesemua institusi pendidikan juga ditutup secara keseluruhannya. Dan untuk ayat hasil pula, dengan itu KPM telah memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran norma baru iaitu secara dalam talian dan dijalankan dari rumah sahaja yang dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan bagi syaratnya ialah Malaysia telah melaksanakan PKP dan hasilnya PDPR telah dijalankan. Bagi jenis yang kedua iaitu latar dan kesimpulan, sama juga ayat yang pertama telah menerangkan latar dan ayat yang kedua telah menerangkan kesimpulan. Bagi contoh yang pertama, ayat latarnya ialah seperti yang kita sedia maklum, di negara kita adanya kawasan bandar, luar bandar dan juga pedalaman. Dan ayat kesimpulannya, jadi keadaan ini turut menjadi cabaran dalam melaksanakan PDPC secara dalam talian. Begitu juga dengan contoh kedua, ayat pertama telah menerangkan latar dan ayat kedua telah menerangkan kesimpulan. Bagi ayat latarnya, sebarang perubahan dan perancangan perlu bersifat mudah ubah iaitu agility. Ini bermakna setiap peranan pemimpin pendidikan perlu berubah mengikut keperluan semasa yang dikenali sebagai zaman milenium. Dan ayat tersebut telah menerangkan ayat kesimpulan. Dan bagi jenis yang ketiga iaitu sebab dan akibat, ayat yang pertama iaitu ayat sebab, disebabkan masalah peranti ini penglibatan murid sangatlah kurang di mana jumlah kehadiran adalah sangat teruk sehingga kehadiran tidak sampai separuh jumlah murid dalam kelas. Dan akibatnya telah ditunjukkan dalam ayat yang kedua iaitu ini akan menjejaskan PDPC kerana ramai murid yang ketinggalan dan kita tak dapat untuk teruskan ke topik seterusnya mengikut RPT yang telah dirancang. Dan bagi keutuhan yang seterusnya iaitu keutuhan leksikal. Bagi jenis yang pertama ialah sinonim. Sinonim ini telah menerangkan bahawa ayat ataupun frasa yang lain tetapi membawa makna yang sama. Sebagai contoh untuk saya yang telah saya berikan di dalam highlight yang berwarna biru, wabak virus COVID-19 itu adalah ayat asal dan wabak ini telah menggantikan wabak virus COVID-19 dan ianya menerangkan maksud yang sama iaitu wabak ini telah menunjukkan wabak virus COVID-19. Bagi jenis yang kedua iaitu hiponim. Hiponim ini adalah satu frasa ataupun perkataan yang menerangkan untuk menerangkan segala perkataan yang berada dalam kelompok yang sama. Sebagai contoh, perkataan ataupun frasa dapatan ini telah menerangkan perkara ataupun cabaran yang diterangkan dalam ayat sebelumnya iaitu cabaran kekalahan masa, cabaran kesan daripada capaian rangkaian internet dan cabaran kekurangan kemudahan peranti. Dan kesemua cabaran tersebut dirangkumkan dalam frasa dapatan ini. Bagi jenis yang ketiga iaitu akronim. Akronim ialah singkatan perkataan yang telah diterangkan untuk memendekkan perkataan. Sebagai contoh, PAK 21 telah menerangkan maksud pembelajaran abad ke-21. Selain itu ialah pengajaran dan pembelajaran di rumah telah dipendekkan menjadi PDPR dan Perintah Kawalan Pergerakan telah diterangkan ataupun dipendekkan menjadi PKP. Bagi contoh ataupun bagi jenis yang keempat ialah kolokasi. Kolokasi ini adalah kelompok perkataan yang berlainan maksud tetapi ianya berada di dalam maksud yang sama ataupun di bawah kelompok yang sama. Sebagai contoh, teknik-teknik yang diterangkan iaitu simulasi, main peranan, projek dan pelbagai teknik lagi. Ketiga-tiga perkataan ini berada di dalam kelompok teknik-teknik. Dan contoh yang lain pula ialah penaklukan moral, emosi moral dan tingkah laku moral dengan baik. Ketiga-tiga perkara ini memberi maksud yang berlainan tetapi ianya berada di bawah satu kelompok iaitu berkenaan dengan dimensi moral. Dan yang seterusnya ialah berkenaan dengan keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal dan jenis yang pertama ialah penanda hubungan. Di dalam contoh yang telah saya berikan iaitu perkataan selain itu, ianya merujuk kepada penanda hubungan jenis pengembangan.
contoh yang kedua ialah perkataan seperti yang telah saya highlightkan dengan berwarna ungu, seperti juga berada di bawah kelompok pengembangan untuk penanda hubungan. Masih di dalam jenis penanda hubungan, perkataan namun demikian telah menunjukkan adanya penanda hubungan di bawah jenis tentangan. Namun demikian, dan yang contoh yang keempat ialah kerana. Kerana juga adalah salah satu perkataan yang menunjukkan penanda hubungan masih di bawah kelompok pengembangan. Dan jenis yang kedua ialah penanda rujukan. Penanda rujukan ini biasa ditujukan ataupun menggunakan perkataan yang menunjukkan manusia. Sebagai contoh yang telah saya berikan dalam contoh yang pertama, perkataan pelajar yang berwarna ungu tersebut, perkataan pelajar digantikan dengan perkataan mereka yang menunjukkan maksud yang sama, iaitu mereka itu telah merujuk kepada pelajar tersebut. Sama juga dengan contoh yang kedua, perkataan mereka menggantikan perkataan pelajar dalam ayat ataupun perkataan yang sebelumnya. Dan seterusnya ialah berkenaan dengan keutuhan fonologi. Bagi contoh yang pertama ialah berkenaan dengan penggunaan tanda baca. Bagi penggunaan tanda baca, ada 3 jenis, iaitu ayat soal, ayat seru dan juga ayat penyata. Tetapi yang telah saya jumpa dalam artikel ini hanya 2 sahaja, iaitu ayat soal dan juga tanda baca soal dan juga tanda titik noktah. Bagi contoh yang pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai murni dan pembangunan tingkah laku pelajar dapat dimantapkan dengan PDPR. Itu telah menunjukkan penggunaan tanda baca tanda soal. Dan contoh yang kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan PAK21 dalam dunia pendidikan di negara kita. Jadi kebanyakan ayat yang telah digunakan dalam artikel ini telah menggunakan tanda titik noktah. Dan yang kedua adalah jenis intonasi ataupun berkaitan dengan intonasi. Jika dilihat dengan contoh yang telah saya berikan, dalam peningkatan teknologi dan pengenalan PAK21 ini, tidak semua guru yang mampu untuk menguasai penggunaan teknologi dengan baik, terutamanya golongan guru yang sudah berusia dan hanya menggunakan kaedah tradisional semata-mata sebelum ini. Dan intonasi yang telah ditunjukkan ialah intonasi mendatar dan kebanyakan ataupun hampir kesemua intonasi yang digunakan dalam artikel ini bersifat mendatar kerana ianya adalah artikel yang bersifat ilmiah. Seterusnya kita teruskan kepada analisis sumber rujukan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan pergi ke arah analisis sumber rujukan. Jadi baiklah, untuk pengetahuan, semua contoh rujukan yang telah diberikan berdasarkan pilihan artikel kami tidak mengikut APA 7. Baiklah, untuk contoh yang pertama, saya akan memberi untuk contoh rujukan bagi artikel jurnal. Jadi baiklah, apa yang anda dapat lihat di sini ialah rujukan APA 7 untuk senarai rujukan artikel jurnal. Apa yang sepatutnya ada untuk artikel jurnal ialah nama penulis artikel, tajuk artikel, nama jurnal dan volume yang sepatutnya dicondongkan dan seterusnya volume berserta dengan muka surat artikel. Okey, baiklah, ini adalah contoh yang pertama. Di bahagian citasi, ia telah tertulis selain itu Vijaya Malani Verasemi dan Vishalashe Balakrishan 2020. Rujukan dia ditulis tidak berada dalam keadaan perenggan hanging. Seterusnya, kesalahan yang dapat saya dapati di sini ialah tiada penggunaan koma sebelum dan tajuk jurnal dan volume yang tidak dicondongkan. Kalau berdasarkan APA 7, tiada penggunaan perkataan volume lagi, tetapi diteruskan dengan maklumat volume tersebut. Dan tiada penggunaan perkataan daripada, malah terus diberikan link website tersebut. Untuk contoh artikel jurnal yang kedua ialah di bahagian citasi, hal ini juga dipersetujui oleh Rajendran Nagapan yang menyatakan kesediaan guru semasa proses PDP bergantung kepada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap yang perlu dimiliki untuk mengajar. Di bahagian rujukan, seperti mana yang telah saya cakap tadi, ia tidak mengikuti APA 7. Sepatutnya nama kedua penulis hanya ditulis dengan huruf hadapan sahaja. Kalau kita tengok di sini, Rajendran Nagapan. Tapi cara tulisan mengikut APA 7 ialah Rajendran titik dan N. Manakala seterusnya nama jurnal dan volume juga tidak dicondongkan. Okey, seterusnya kita tengok contoh bagi surat khabar digital. Ini adalah rujukan APA 7.
Kalau kita boleh tengok di sini, kita ada penulis akhbar, tarikh akhbar, tajuk artikel dan dalam akhbar tersebut nama akhbar dan pautan artikel. Ini adalah contoh yang saya jumpa di dalam artikel. Uh, Utusan Borneo Online bertarikh 20 Januari 2021 menyatakan bahawa kehadiran murid yang mengikuti PDPR tidak mencapai 80% dan kebanyakan murid tidak dapat memberikan fokus kerana suasana rumah yang tidak kondusif. Kalau kita tengok rujukan di sini, ia dimulakan dengan nama akhbar, bukannya nama penulis. Ia sudah tidak mengikuti APA 7. Dan seterusnya, tiada koma selepas tahun. Dan cara penulisan tarikhnya ialah tahun dahulu baru hari dan bulan. Seterusnya ialah tajuk artikel dan akhbar tidak dicondongkan. Dan yang terakhir sekali untuk akhbar ini ialah urutan dia ialah nama penulis, tarikh, tajuk dan juga berserta dengan nama akhbar. Dan juga disertakan dengan link pautan. Seterusnya ialah tesis. Apa itu tesis? Kalau mengikut rujukan APA 7 ini, senarai rujukan tesis terbagi kepada dua, iaitu tesis yang telah diterbitkan dan tesis yang tidak diterbitkan. Kalau tesis yang diterbitkan, ia dapat dimuat turun. Manakala kalau tidak diterbitkan, dia hanya dikeluarkan di perpustakaan. Baiklah, contoh di sini ialah Wahidah Wahi. Menurut Wahidah Wahi, PDPC tidak lagi berlaku secara fizikal sahaja, malah telah berkembang kepada pengajaran secara atas talian atau secara virtual. Kalau kita tengok di sini, kesilapan yang sama iaitu nama kedua sepatutnya diwakili dengan huruf sahaja iaitu Wahidah.W. Dan sama juga tajuk tesis tersebut tidak dicondongkan. Dan manakala kalau bagi tesis ini, ia dapat dimuat turun manakala tesis ini telah diterbitkan. Namun tiada perkataan doctoral dissertation bagi tesis yang telah diterbitkan. Akhir sekali ialah contoh buku. Kalau kita tengok di sini ialah rujukan APA 7 bagi senarai rujukan buku. Kita dapat tengok di sini. Kalau pada format edisi yang ke-6, ia menyertakan sekali dengan tempat penerbitan. Manakala kalau format edisi ke-7 tiada lagi disertakan dengan nama tempat diterbitkan. Okey, baiklah, contoh citasinya ialah menurut Faridah Nazir, Fariziah Syamsuddin dan Amran Bakar, guru-guru abad ke-21 perlu memiliki kekuatan minda, ketangkasan daya cipta, kemantapan, idealisme dan kekuatan diri. Kalau kita tengok di sini, rujukannya sama, tidak mengikuti APA 7. Dan nama kedua juga yang hanya sepatutnya ditulis menggunakan huruf awal sahaja. Kalau contoh ini Faridah Nazir, Faridah.N. Dan tajuk buku juga perlu dicondongkan. Manakala kalau di sini tidak dicondongkan. Dan dapat tengok di sini yang meletakkan tempat diterbitkan iaitu Selangor. Kalau menurut APA 7 tiada lagi tempat di mana buku itu diterbitkan. Seterusnya kita akan pergi ke arah kejelasan wacana. Okey, baik. Saya akan teruskan kepada kejelasan wacana. Dalam kejelasan wacana terdapat dua aspek yang penting. Yang pertama, kohesi dan yang kedua, koheren. Baiklah, saya akan menerangkan satu persatu. Saya bermula kepada kohesi dahulu. Kohesi ini bermaksud keserasian. Kohesi menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan suatu teks yang padu ataupun memperlihatkan pautan antara ayat dalam teks itu. Kohesi juga menggunakan penanda wacana dan kata hubung. Baik, kita pergi kepada contoh yang ada dalam artikel. Okey. Bagi petikan ini menggunakan penghubung huraian bagi menghubungkan di antara huraiannya. Seperti yang saya terangkan menggunakan warna biru, yaitu penghubung huraian dalam masa sama. Hal ini demikian kerana dan juga oleh itu. Okey, seterusnya. Baik, bagi petikan ini pula, petikan ini menggunakan pengulangan penuh, iaitu pada awal petikan menggunakan Kementerian Pendidikan Malaysia, diikuti dengan dalam kurungan KPM.
telah memperkenalkan PAK 21. Dan yang berwarna biru itu diulang lagi pada ayat yang seterusnya menggunakan singkatan saja, yaitu KPM. Dan yang berwarna hijau pula, yaitu PAK 21, diulang sebanyak 3 kali dalam petikan ini. Baik, saya bergerak kepada aspek yang kedua, yaitu koheren. Koheren ini bermaksud kesinambungan, yaitu ada keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain supaya mudah difahami. Koheren juga menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain dan menyusun isi secara logik. Kita pergi kepada contoh koheren. Oke, di sini terdapat 3 warna yang berbeza, yaitu merah, kuning, dan ungu. Baik, bagi saya baca pada awalnya. Pada tahun 2020, seluruh dunia telah dilanda wabak virus COVID-19 yang semestinya telah memberikan impak yang sangat besar pada dunia secara keseluruhannya. Baik, di sini kita dapat lihat perkataan yang berwarna merah ini, yaitu wabak virus COVID-19. Apakah kesinambungan daripada perkataan ini? Baik, kita pergi kepada di bawah. Wabak ini telah menyebabkan kerajaan Malaysia melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP. Sekolah dan kesemua institusi pendidikan berwarna ungu juga ditutup secara keseluruhannya. Dengan itu, KPM telah memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran normal baharu, yaitu secara dalam talian dan dijalankan dari rumah sahaja, yang dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Oke, baik. Wabak virus COVID-19 ini diulang pada ayat seterusnya dengan hanya menggunakan wabak ini. Maksudnya dia menggunakan pengulangan separa. Seterusnya perkataan KPM juga diulang di ayat yang seterusnya menggunakan Kementerian Pendidikan Malaysia. Begitu juga dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR juga diulang menggunakan PDPR. Seperti yang kita dapat lihat pada perkataan yang berwarna merah. Ini bermaksud terdapat pengulangan penuh. Seterusnya, bagi yang berwarna kuning, kita baca ayat yang mengandungi perkataan berwarna kuning. Pelbagai halangan dan cabaran yang dihadapi berdasarkan normal baharu ini yang perlu diharungi oleh guru maupun pelajar. Oke, kita dapat lihat di atas petikan ini membincangkan tentang impak yang sangat besar. Lalu kemudiannya di bagian bawah petikan ini menyebut halangan dan cabaran. Bermaksud petikan ini mempunyai kesinambungan, yaitu antara impak dan halangan dan cabaran. Oke. Seterusnya terdapat juga pengulangan perkataan cabaran pada bahagian yang di bawah. Seperti yang kita boleh lihat dalam perkataan yang berwarna kuning. Baik, bagi perkataan yang berwarna ungu, kita baca subjek pendidikan moral merupakan satu subjek yang sangat memerlukan interaksi guru dan pelajar, di mana pelajar akan menerapkan nilai-nilai murni melalui aktiviti kelas dan komunikasi dua hala. Oke, pada petikan yang di atas, sekolah dan kesemua institusi pendidikan. Jadi kita boleh tahu yang petikan ini sedang membincangkan tentang pendidikan, yaitu telah menyebutkan tentang sekolah dan institusi pendidikan. Kemudiannya petikan ini juga menyebut tentang guru, pelajar, subjek pendidikan moral, aktiviti kelas, dan komunikasi dua hala. Bermaksudnya petikan ini mempunyai kesinambungan. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Oke, di sini
kita baca terdapat dua warna, yaitu oranye dan biru. Okey, ketandusan. Okey, perkataan ketandusan. Kemahiran dan ilmu dalam menggunakan teknologi tidak dapat menjadi alasan kepada para guru dalam menjalani proses PDPC secara dalam talian. Okey, ayat yang pertama ini kita telah ketahui terdapat dua kata kunci di sini, iaitu yang pertamanya ketandusan. Bermaksud petikan ini ingin membincangkan tentang ketandusan ataupun kekurangan. Seterusnya yang perkataan yang berwarna biru menyebut tentang kemahiran dan ilmu menggunakan teknologi. Okey, baiklah. Maksudnya dalam petikan ini akan membincangkan tentang teknologi. Okey, kita pergi kepada ayat seterusnya. Dalam konteks pendidikan semasa, penggunaan teknologi, nampak di sana. Penggunaan perkataan teknologi digunakan sekali lagi. Seperti platform pembelajaran bukan sahaja membantu guru untuk memperbanyakkan sumber pengajaran tetapi mengubah perspektif belajar berhubung suatu moral. Okey, baik. Seterusnya, oleh itu para guru harus memiliki kemahiran berteknologi. Nampak di sini menggunakan lagi frasa teknologi itu dengan baik, dan para guru perlu mengharungi cabaran ini dengan sedaya upaya sehingga mampu mengatasi segala masalah yang dihadapi dengan cara yang efisien. Okey, seterusnya, di samping itu Syahizul Suhaimi dan Fariza Khalid 2015 dalam kajian mendapati medium pembelajaran maya. Nampak di sini pembelajaran maya mempunyai keterkaitan dengan teknologi. Ini kurang mendapat sambutan. Okey, pergi kepada perkataan yang berwarna oranye di atas, iaitu ketandusan. Ketandusan dan kurang mendapat sambutan. Perkara yang sama dalam kalangan guru kerana kurang pengetahuan dan kemahiran. Menggunakan perkataan kurang pengetahuan dan kurang kemahiran mengendalikan PDPC berasaskan teknologi. Maksudnya petikan ini ingin membincangkan tentang teknologi. Seterusnya, hal ini disebabkan oleh para guru kurang mahir untuk memuat naik bahan-bahan bacaan atau latihan kepada para pelajar. Terdapat juga guru yang masih lemah dalam penggunaan aplikasi sehingga tidak dapat melaksanakan kelas. Okey, kita dapat lihat bahawa yang berwarna oranye ini ingin membincangkan tentang kata kunci ketandusan ataupun dalam bahasa lainnya kekurangan, kelemahan. Yang kita dapat lihat dalam petikan ini juga ada yang menyebut tentang frasa itu. Seterusnya, bagi yang berwarna biru, teknologi. Kata kunci teknologi, kemahiran, ilmu, penggunaan, pembelajaran maya, aplikasi, semuanya berkait dengan teknologi. Bermaksud petikan ini kita dapat lihat mempunyai kesinambungan antara ayat-ayat dan isi-isi serta uraian yang diberi. Saya rasa itu sahaja bagi ulasan tentang artikel ini. Sekian itu sahaja. Terima kasih.